Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Memperkenalkan, saya Nur Haji bin Ishaq, bernama Metis A174410. Saya dan rakan saya akan membentangkan mengenai tajuk pembangunan rohani sasiah dan kecemerlangan akademik, kajian dalam kalangan pelajar asnaf fisabilillah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 2 orang. Saya sendiri, Nur Haji bin Ishaq, dan kedua, Muhammad Iskandar bin Afendi, bernama Metis A178341. Kita akan pergi kepada pengenalan. Rohani dalam bahasa Malaysia sering dikaitkan dengan hati, kalbu, jiwa, mental, fikiran dan sebagainya yang wujud sebagai suatu unsur peribadi manusia yang paling unik yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Mengikut Kamus Dewan 1998, rohani adalah diertikan sebagai batin yang berkaitan dengan roh, rohaniah atau jiwa. Seterusnya, sasiah bermaksud kepribadian atau peribadi seseorang individu itu. Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai diri sendiri, sikap seseorang yang sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak dirinya sendiri. Kepentingan sifat dan akademik. Pendidikan akademik merupakan keperluan asas bagi setiap insan. Kecemerlangan dalam akademik adalah salah satu agenda besar yang boleh mempengaruhi kualiti dan ketemadunan sesebuah bangsa dunia kerana mempunyai pengetahuan yang luas. Bagi meningkatkan pembangunan rohani, sasiah dan kecemerlangan akademik, terutamanya para mahasiswa dan mahasiswi, agensi-agensi yang terlibat seperti kerajaan, swasta dan institusi agama serta unit-unit utama dalam masyarakat haruslah menyediakan sumber atau bantuan kewangan yang diperlukan. Sebagai contoh, seperti yang sudah sedia maklum bahawa terdapat beberapa sumber atau bantuan kewangan yang tidak ditawarkan kepada para pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Antaranya ialah Perbandangan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, beasiswa atau derma siswa, zakat, allowance, bantuan rakyat satu Malaysia, BERIM, Semdabi dan sebagainya. Dengan adanya bantuan atau beasiswa yang ditawarkan, sebanyak sedikit dapat menampung perbelanjaan golongan yang memerlukan. Jadi, institusi zakat giat memainkan peranan dalam menyalurkan dana zakat kepada golongan fisabilillah di UKM dan memastikan golongan asnaf fisabilillah ini dapat meningkatkan pembangunan rohani, sasiah dan kecemerlangan akademik. Kita akan beralih kepada objektif kajian. Yang pertama, objektifnya adalah untuk mengkaji tahap kefahaman zakat dalam kalangan golongan fisabilillah pelajar. Yang kedua adalah untuk mengkaji hubungan antara tahap kefahaman zakat dengan pembangunan rohani dan sasiah. Dan yang terakhir adalah mengkaji hubungan pembangunan rohani dan sasiah dengan kecemerlangan akademik. Kajian lepas. Dana zakat dalam pendidikan dari aspek akademik merupakan salah satu bentuk bantuan terpenting kepada golongan asnaf fakir dan miskin. Institusi zakat giat memainkan peranan dalam menyalurkan dana zakat dalam bentuk wang maupun dalam bentuk bantuan pendidikan. Seterusnya, golongan asnaf juga berhak untuk menuntut ilmu walaupun mengalami masalah daripada segi kewangan untuk membayar yuran persekolahan atau pengajian. Menurut Husna Yusof dan Siti Rohayu 2006, walaupun jumlah zakat yang diterima adalah sedikit, tetapi dalam masa yang sama dapat membentuk rohani dan sasiah diri seseorang. Seterusnya, menurut Tengku Sarina dan Yusmini 2007, pendidikan bukan sahaja sekadar satu proses untuk memenuhi mental dengan segala ilmu pengetahuan, tetapi ia juga membawa maksud untuk mendidik akhlak dan jiwa, menanam diri dengan sifat terpuji, membiasakan diri dengan kesopanan yang tinggi serta mempersiapkan diri dengan suatu kehidupan yang suci dan jujur serta ikhlas. Manakala, menurut Nuriyati et al. 2012, dalam melahirkan insan yang seimbang daripada aspek rohani, individu haruslah mempunyai unsur rohani yang lebih menjurus kepada keagamaan, iaitu individu haruslah menyedari dan menginsafi adanya pencipta, menghargai dan bersyukur pemberian pencipta. Kita akan beralih kepada metodologi kajian. Yang pertama adalah kaedah penyelidikan, iaitu sebanyak 110 soal selidik diedarkan secara rawak kepada pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia kepada 6 fakulti. Yang kedua, kaedah analisis data. Yang ketiga, kaedah analisis kebolehpercayaan. Seterusnya, saya dan rakan saya akan membentangkan hasil kajian yang melibatkan kepada 10 jadual. Jadual yang pertama adalah menunjukkan demografi responden daripada golongan fisabilillah di Universiti Kebangsaan Malaysia yang beragama Islam. Majoriti yang menjawab soal selidik ini ialah terdiri daripada perempuan, iaitu seramai 64 orang mewakili 58.2%, manakala lelaki ialah seramai 45 orang, iaitu 40.9%.
Jadual 2 menunjukkan analisis pengetahuan dan faktor-faktor yang terlibat seperti faktor kerohanian, sasiah dan kecemerlangan akademik untuk melihat yang manakah antara item-item berkenaan mempengaruhi setiap pemboleh ubah yang dikaji kepada nilai faktor muatan setiap item. Nilai faktor muatan yang tertinggi menunjukkan sumbangan yang terbesar terhadap pemboleh ubah yang dikaji. Menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam faktor kerohanian mengikut fakulti pengajian pada aras keertian 10%. Hal ini membuktikan bahawa faktor kerohanian berbeza antara fakulti pengajian dan semua skala skor min bagi fakulti pengajian adalah pada tahap yang tinggi. Selain itu, jadual 3 menjelaskan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam faktor kecemerlangan akademik mengikut fakulti pengajian. Ini bermakna faktor kecemerlangan akademik adalah tidak berbeza antara fakulti pengajian. Seterusnya, jadual 4 menunjukkan perbandingan nilai min faktor dengan PNGK semasa. Keputusan menunjukkan faktor kerohanian adalah berbeza dengan PNGK semasa dan semua skala skor min bagi PNGK semasa adalah pada tahap yang tinggi. Bagi faktor syasiah adalah berbeza dengan PNGK semasa dan semua skala skor min bagi PNGK semasa adalah pada tahap yang tinggi. Maka keputusan kajian ini membuktikan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam faktor kecemerlangan akademik mengikut PNGK semasa. Ini bermakna faktor kecemerlangan akademik tidak berbeza antara PNGK semasa. Berdasarkan jadual 5, ia melaporkan keputusan mengenai perbandingan nilai min faktor dengan menerima bantuan zakat, iaitu meninjau sama ada wujud perbezaan di antara golongan fi sabilillah yang menerima bantuan zakat dan faktor kerohanian. Bagi jadual 6, menunjukkan sejauh mana faktor-faktor berikut memberi kesan kepada responden yang menerima bantuan zakat. Dapat kita lihat berdasarkan jadual 6, faktor kecemerlangan akademik responden adalah berada di tahap yang tinggi berdasarkan faktor rohani dan syasiah, iaitu seramai 51 orang pada jumlah responden. Manakala jika faktor kecemerlangan akademik responden itu rendah, maka rohani dan syasiah memiliki hanya 25 orang daripada jumlah responden. Untuk jadual 7 menunjukkan hubungan faktor rohani, faktor syasiah dan faktor kecemerlangan akademik mengikut responden di fakulti. Responden di fakulti ekonomi dan pengurusan membuktikan bahawa pelajar-pelajar di fakulti tersebut adalah cemerlang dalam akademik. Bagi jadual 8, ianya menunjukkan hubungan faktor rohani, faktor syasiah dan faktor kecemerlangan akademik mengikut PNGK semasa. Untuk jadual 9, ianya menunjukkan hubungan faktor rohani, faktor syasiah dan faktor menerima bantuan zakat mengikut bilangan responden. Seramai 47 orang golongan fi sabilillah di UKM mendapat bantuan zakat, maka faktor rohani dan syasiah berada pada tahap yang tinggi. Ini bermakna faktor kecemerlangan akademik juga berada pada tahap yang tinggi berbanding dengan responden yang tidak menerima bantuan zakat. Bagi jadual 10, jadual menunjukkan beberapa cadangan penambahbaikan kaedah agihan zakat oleh unit zakat UKM. Seterusnya, kita beralih kepada perbincangan dan implikasi dasar. Dapat kita lihat berdasarkan jadual 3, jadual 4 dan jadual 5 menunjukkan bahawa PNGK semasa dan golongan fi sabilillah yang menerima bantuan zakat adalah sangat signifikan pada aras keertian 10% kerana berada pada tahap yang tinggi berbanding dengan faktor kecemerlangan akademik. Selain itu, bantuan zakat juga sangat memainkan peranan yang penting dalam mencapai prestasi yang cemerlang dalam akademik maupun sikap rohani dan syasiah. Selain itu juga, kajian ini juga mencadangkan beberapa cadangan bagi menambah baik kaedah agihan zakat yang dapat dilakukan oleh unit zakat UKM. Antara cadangannya ialah pihak unit zakat UKM perlulah mengadakan program agihan zakat kepada pelajar asnaf. Sebagai contoh, pihak unit zakat UKM boleh mengadakan program seperti menyalurkan dana zakat dalam pendidikan. Mereka perlu memberi bantuan zakat pada golongan asnaf sama ada berbentuk wang ataupun pendidikan. Pihak unit zakat UKM juga seharusnya menyediakan kupon makanan dan menyediakan satu kad perbelanjaan untuk alat tulis supaya mereka tidak menggunakan wang tersebut kepada perkara yang tidak berfaedah. Sudah terang lagi bersuluh. Hasil daripada kajian ini menunjukkan hubungan antara penerima bantuan zakat dengan faktor rohani, sasiah dan kecemerlangan akademik adalah sangat berkait rapat dan menghasilkan kajian yang signifikan serta boleh dipercayai. Kecemerlangan akademik seseorang individu itu terletak kepada nilai rohani dan syasiah mereka. Jika rohani dan syasiah
berada pada tahap yang baik, maka mereka akan mencapai akademik yang cemerlang di dunia dan di akhirat, insya-Allah.